Duit ni tang mana kita nak jaga? Adakah perlu kita pergi cuti-cuti Malaysia dulu ke? Atau pergi year end sale dulu ke? Atau kita beli steering dulu ke? Atau kita beli rim dulu ke? Atau tukar handbag akak dulu ke? Atau macam mana? Jadi perkongsian pada kali ini kita nak ataupun bersama-sama berkongsi bahagian keuangan, especially pada parent-parent. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Episod kali ini saya rasa saya nak kongsikan isu ataupun tajuk back to school, apa nak buat. Back to school, apa nak buat ni saya rasa tajuk yang takkan basi sampai bila-bila, insya-Allah. Sebab selagi kita ada anak, selagi kita ada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat yang anak dia nak masuk sekolah, baru nak masuk sekolah, ada yang nak masuk sekolah menengah, secondary, ada yang nak masuk universiti contohnya. Back to school ni akan sentiasa berulang tahun ke tahun, tahun ke tahun. Cumanya kepada kita ibu bapa, apa sebenarnya yang kita perlu sediakan. Jadi pada perkongsian kali ini saya melihat pada sudut persediaan pengurusan keuangan. Duit ni tang mana kita nak jaga? Adakah perlu kita pergi cuti-cuti Malaysia dulu ke? Atau pergi year end sale dulu ke? Atau kita beli steering dulu ke? Atau kita beli rim dulu ke? Atau tukar handbag akak dulu ke? Atau macam mana? Untuk jangka masa panjang, saya ingin kongsikan persediaan dan pengurusan keuangan kepada parent-parent ni untuk menyimpan lebih awal. Contoh, untuk monthly income kita sentiasa ada komitmen untuk bayar duit rumah, duit api air, cukai pintu, cukai tanah, segala maknika barang-barang dapur kita nak kena beli. Takkan bila sampai Disember, masa itulah baru kita terfikir, duit tak cukup nak bayar, ataupun bila kita fikirkan back to school. Sebab kita tak ada persediaan jangka masa yang persediaan jangka masa panjang. Saya sarankan parent-parent sewajarnya buka satu akaun ataupun create satu tabung, kita panggil akaun BTS anak-anak, akaun back to school anak-anak. Sebab apa? Contoh, bulanan kita letak tepi RM100. Dengan RM100 ni kita kumpul selama 12 bulan, insya-Allah kita ada RM1,200. Dengan RM1,200 ni bila buka Disember nanti, bila buka sekolah nanti, selesai Disember nanti, kita ada simpanan yang cukup untuk kita agih-agihkan untuk pembayaran senarai, membeli senarai buku-buku, membeli alat-alat perkakas sekolah, beg, uniform, kasut-kasut untuk anak-anak. Jadi tak timbul masalah selepas selesai komitmen bulan Disember kita tak cukup duit untuk kita bayar ataupun kita sediakan fund untuk back to school. Itu jangka panjang. Untuk solution jangka pendek, sekiranya saudara-saudara tak ada persediaan dengan akaun BTS tadi tu, akaun back to school, saya sarankan kita duduk, kita tu maksudnya kita dengan isteri kita lah, kita senaraikan keutamaan-keutamaan apa yang perlu diberi perhatian, apa yang perlu diganti mengikut keutamaan. Contoh, uniform dia, kasut dia, beg dia, buku-buku, alatan-alatan dia, perkakas dia, mana yang perlu diberi, mana yang perlu diganti. Jika sekiranya kita tengok contoh beg sekolah elok lagi, kita tak perlu ganti. Jadi beg ni kita strike off, tak perlulah kita ganti, tak perlulah kita beli baru. Ataupun kasut ada 2 pasang, satu pasang tu dah lusuh, perlu diganti. Jadi kita ganti sepasang saja. Jadi daripada senarai priority tu, kita beri keutamaan apa yang perlu diganti. Yuran mana yang perlu dibayar dahulu, mana yang boleh dianjakkan untuk gaji bulan depan ataupun gaji bulan akan datang. Jadi daripada senarai pendek, keutamaan tu
kita dapat satu amount di mana daripada amount tu kita akan ambil sebahagian daripada monthly commitment kita, daripada gaji kita, setelah kita tolak komitmen-komitmen kita yang lain. Itu adalah saranan saya untuk solution jangka pendek. Sebab jika tuan-tuan tidak senarai pendekkan, jika kita beli semua benda tanpa melihat ataupun tanpa memberi priority mana yang perlu diganti, mana yang tak perlu diganti, kita mungkin tak cukup duit ataupun membazir dalam arti kata benda yang kita masih boleh guna, benda yang tak perlu kita ganti, kita belanjakan juga untuk anak kita back to school. Saya rasa more or less solution jangka panjang dan solution jangka pendek ni amat praktikal, tetapi kita sebagai ibu bapa perlu duduk dan bincang suami isteri untuk memberi keutamaan ataupun menyenaraikan barang-barang ataupun keperluan-keperluan mengikut prioriti dan mana satu yang perlu dan tak perlu yang untuk kita jimat ataupun tentukan berapa jumlah yang perlu kita belanjakan. Begitulah tadi perkongsian kita tentang BTS Back to School, persediaan dan pengurusan kewangan bagi parents untuk anak-anak balik ke sekolah. Selepas kita dah tolak kiri dan kanan, baru boleh fikir nak pergi beli beg ke nak pergi beli steering. Demikianlah tadi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.